Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nufana Zulaika binti Razali dan nombor ID student saya ialah 2021117137. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami akan membentangkan tugasan CPU 152 bertajuk Bersatu Padu dalam Masyarakat Majmuk. Saya mulakan pembentangan saya dengan pendahuluan bagi konsep masyarakat majmuk. Konsep masyarakat majmuk ialah masyarakat campuran yang berbilang kaum dan bangsa di Malaysia. Faktor kewujudan masyarakat majmuk terdiri daripada faktor penjajahan, kekayaan hasil bumi, kestabilan politik tanah Melayu dan bencana alam yang berluasa di luar negara. Hal sedemikian ini menunjukkan bahawa setiap masyarakat Malaysia mempunyai kepercayaan, agama, budaya dan cara hidup yang berbeza. Hal ini kerana masyarakat Malaysia boleh memahami erti perpaduan antara pelbagai kaum sama ada mengikut pengaruh maupun keturunan mereka. Di Malaysia, terdapat satu corak elemen bersatu padu dalam kalangan masyarakat majmuk iaitu perpaduan. Perpaduan mempunyai 3 lapisan perpaduan di Malaysia iaitu perpaduan, kesepaduan dan penyatu paduan. Lapisan pertama ialah perpaduan. Perpaduan merupakan matlamat akhir sebuah negara yang berbilang kaum untuk mencapai kemajuan dan membentuk negara yang harmoni. Pihak berkuasa amat memainkan peranan dalam lapisan ini untuk menyehatkan lagi hubungan rakyat Malaysia yang berbilang kaum sama ada dengan mengadakan aktiviti kemasyarakatan berbilang kaum maupun membantu mewujudkan satu kelab komuniti setempat. Lapisan kedua ialah kesepaduan. Kesepaduan ialah aman, stabil, makmur dan sejahtera tetapi mengakui masih terdapat perbezaan dalam bentuk interaksi sosial yang wujud dalam sesebuah masyarakat. Contohnya, sesebuah kawasan perumahan setempat yang mempunyai penduduk yang berbilang kaum seperti Melayu, Cina dan India perlu menghormati dan menolong antara satu sama lain maupun berlainan jenis kulit, agama dan bangsa. Lapisan ketiga ialah penyatu paduan. Penyatu paduan ialah usaha yang berterusan pada setiap peringkat lapisan masyarakat untuk menyelesaikan masalah isu perkauman di Malaysia agar negara Malaysia dapat menuju kemajuan dan melahirkan generasi anak muda masa akan datang dan sifat perpaduan berbilang kaum dalam diri mereka. Nama saya Nurul Nazwa binti Yahya dan nombor ID saya 2021124639. Kriteria masyarakat majmuk di Malaysia terbahagi kepada dua, iaitu dari segi agama dan perayaan. Seperti kita ketahui, agama Islam adalah agama utama di Malaysia, tetapi rakyat juga mempunyai kebebasan untuk mengamalkan kepercayaan dan agama masing-masing. Seperti contoh, agama Hindu yang dianuti oleh kaum India. Walaupun berbeza agama, rakyat Malaysia tetap hidup dalam keharmonian dan persefahaman yang kuat. Konsep ini juga dikenali sebagai akomodasi yang membawa maksud rakyat mampu menyesuaikan diri dan bebas mengamalkan budaya mereka dengan aman dan harmoni. Kedua, dari segi perayaan. Masyarakat Malaysia tidak asing lagi dengan berkongsi sesuatu ketika perayaan. Dengan ini, kita dapat lihat bahawa rakyat Malaysia mempunyai kehangatan dan kemesraan antara satu sama lain walaupun berbeza bangsa. Contohnya, perayaan Hari Raya Aidilfitri yang di mana bangsa Melayu mengamalkan budaya rumah terbuka untuk menjemput saudara mara atau jiran bagi merasakan keseronokan Hari Raya. Pakaian-pakaian yang dikenakan pada Hari Raya juga amatlah menarik dan simbolik, seperti bangsa Cina yang mengenakan cungsang pada Tahun Baru Cina. Jadi, secara tidak langsung, ianya mampu mengeratkan hubungan silaturahim dengan pelbagai bangsa. Pada era yang mulia ini, pakaian tradisional tidaklah hanya dipakai oleh bangsa tertentu. Contoh yang saya dapat beri ialah pelajar universiti yang berbangsa lain daripada Melayu, terutamanya perempuan, mengenakan baju kuno pada setiap hari Jumaat. Assalamualaikum, saya Nabila Penisa binti Muhammad Zuhir. Saya akan membentangkan pendapat tentang krisis yang akan dihadapi. Pada era globalisasi yang kian maju pada masa kini, Malaysia sangat terkenal di serata dunia oleh disebabkan pelbagai bangsa dalam satu negara. Oleh hal yang demikian, Malaysia tetap aman dan sentosa disebabkan masyarakat majmuk. Apa itu masyarakat majmuk? Masyarakat majmuk menghimpunkan budaya,
agama, bangsa dalam sesebuah komuniti atau negara. Walau bagaimanapun, untuk mengecapi masyarakat majmuk, negara juga menghadapi pelbagai cabaran, antaranya dari segi bahasa, agama, pendidikan, budaya dan ekonomi. Yang pertama, dari segi bahasa. Malaysia mempunyai 10 bangsa dan ini menggambarkan betapa banyaknya bahasa yang digunakan sebagai pertuturan di dalam Malaysia. Sekiranya rakyat hanya mengutamakan bahasanya tersendiri, ini akan menimbulkan masalah dalam berkomunikasi antara sesama rakyat. Justru, ia akan terjadi pemisahan pergaulan antara bangsa lain dengan bangsa yang lain. Seterusnya, dari segi agama. Menurut Perlembagaan Malaysia, pada perkara 3 dalam kurungan 1, terbuktilah agama Islam telah diiktirafkan sebagai agama rasmi. Walau bagaimanapun, terdapat isu yang hangat diperkatakan oleh ketidakpuasan hati rakyat terhadap isu agama. Sebagai contoh, azan yang terlalu kuat di kawasan perumahan. Yang terakhir ialah dari segi keselamatan negara. Terdapat isu ancaman puak-puak ekstremis kaum yang sanggup melakukan sesuatu di luar batas kemanusiaan demi mencapai matlamatnya. Sebagai contoh, ancaman dari segi memalsukan dokumen penting kerajaan seperti kad pengenalan, pasport dan sijil lahir. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang perbezaan masyarakat majmuk menurut pandangan Islam dan Barat. Menurut pandangan Islam, yang pertama ialah masyarakat Islam bertegak atas akidah dan pemikiran tertentu yang melahirkan sistem kehidupan yang keseluruhannya berprinsipkan agama Islam yang sempurna, iaitu berpandukan Al-Quran, Al-Hadis dan para ulama. Manakala menurut pandangan Barat pula ialah masyarakat Barat tidak terbina atas dasar persaudaraan atau tali kemanusiaan, tidak juga dibina berdasarkan sesuatu nilai yang tinggi berbentuk akidah, kerana masyarakat dibahagikan mengikut beberapa kumpulan berdasarkan perbezaan darjat dan kelas, iaitu kelas bangsawan dan kelas hamba abdi. Menurut pandangan Islam yang kedua pula ialah program rumah terbuka semasa musim perayaan utama antara pelbagai kaum dalam meningkatkan persefahaman antara kaum. Manakala bagi pandangan Barat, setiap kaum merayakan perayaan masing-masing tanpa melibatkan kaum yang lain. Selain itu, menurut pandangan Islam ialah pembinaan organisasi bagi umat Islam tidak hanya tertumpu kepada ciri atau aspek luaran seperti perkauman, negeri, warna kulit, bahasa, daerah dan sempadan semata-mata. Bahkan ianya melahirkan masyarakat Islam yang terbuka untuk semua bangsa, semua golongan, warna kulit, bahasa dan lain-lain perbezaan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Berbanding menurut pandangan Barat ialah masyarakat Malaysia yang masyhur dalam sejarah ialah masyarakat Empayar Romawi yang mengumpulkan pelbagai jenis manusia daripada pelbagai bangsa dan warna kulit serta bahasa pertuturan. Seluruh kawasan takluk empayar tersebut, pembahagian kelas juga wujud berdasarkan kesucian dan keagungan darah Romawi di satu pihak, sementara satu pihak yang lain ialah kehinaan darah bukan Romawi. Barat adalah kelompok manusia yang dikategorikan mengikut kelas-kelas tertentu seperti golongan atasan antara satu sama lain berdasarkan bauman seperti wilayah. Seterusnya, menurut pandangan Islam ialah masyarakat Islam berkumpul berdasarkan hubungan persamaan, hubungan kasih sayang, persaudaraan dengan melihat jauh ke hadapan, iaitu untuk mencapai satu matlamat dengan memberi apa sahaja yang dapat diberikan tanpa menghilangkan ciri kebangsaan masing-masing. Menurut pandangan Barat pula adalah pembinaan empayar ini bertujuan untuk memeras dan menindas, tertegak atas ketuanan bangsa Inggeris, memeras serta menindas masyarakat di bawah taklukannya. Kesemua empayar yang dibina ini melaksanakan sistem cara hidup yang sama taraf dan nilainya berdasarkan pemerasan, penindasan dan kezaliman. Dan akhir sekali, menurut pandangan Islam adalah budaya yang diamalkan ialah himpunan sifat-sifat akhlak dan nilai-nilai sosial yang mengesani individu sejak kelahirannya dan secara tidak disedari menjadi tali yang mengikut tingkah laku individu dengan sistem hidup masyarakat di mana ia tinggal. Manakala pula, menurut pandangan Barat adalah budaya yang diamalkan adalah sebagai pola perilaku yang dipelajari dan disampaikan melalui simbol dan artifak, iaitu bahasa dan kesenian untuk menyampaikan tujuan, idea, tradisi serta nilai sesebuah masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
satu padu amatlah penting dalam kalangan masyarakat kerana ia dapat melindungi daripada negara kita daripada ancaman kuasa luar. Seterusnya, dapat menjamin keamanan dan kesejahteraan negara. Selain itu, negara Malaysia juga akan dihormati dan disegani oleh negara asing. Di samping itu, ekonomi negara kita juga akan lebih meningkat dan kepentingan mengekalkan perpaduan amatlah penting. Maka, pelbagai langkah perlu dijalankan bagi memastikannya berterusan. Pembentukan masyarakat majmuk yang harmonis merupakan agenda kerajaan yang amat